Alright, so Kan. malam ni saya akan share 3 rahsia macam mana saya capai sales 6 hingga 7 angka setiap bulan. Alright, bermula daripada April 2020 hingga hari ini, alhamdulillah saya berjaya capai sale 6 hingga 7 angka. So, bila you ada 3 rahsia ni dalam diri, insya-Allah you boleh pergi jauh dalam satu-satu bisnes. Dalam apa-apa bisnes sekalipun. Sekarang di Public Gold bukan saja di Public Gold. Kita ada PG Mall, kita ada PG Jewel, ada PG Museum, macam-macam lagi. Right? Tapi kalau you tak ada 3 perkara ni yang akan saya share malam ni, ataupun you ada tapi salah satu saja ataupun 2 saja daripadanya, saya berani kerat kuku. Berani kerat kuku. Nak kerat jari tak berani, Cik Hamid. So saya berani kerat kuku. Susah untuk kita pergi jauh dalam bisnes jika tak ada 3 perkara ni. So berapa ramai dah ready untuk saya sharekan 3 rahsia sales 6 hingga 7 angka setiap bulan? Okay, kalau ada buku nota boleh salin, beri tumpuan yang sepenuhnya. Alright. Okay, sebelum tu ada soalan ke, Cik Hamid, daripada rakan-rakan kita? Kalau ada soalan boleh ajukan sahabat-sahabat semua kat ni. Saya dah tengok kalau ada soalan dekat ni belum ada nampak soalan. Kalau tak ada saya teruskan dulu. Tak ada boleh teruskan tuan. Nanti ada soalan saya akan bacakan insya-Allah. Kita tunggu kawan-kawan kita. Teruskan. Rahsia ni rahsia yang pertama. 3 rahsia ni kalau you guys ada, insya-Allah boleh pergi jauh dalam bisnes Public Gold atau apa-apa bisnes sekalipun. Ini memang resepi yang mana-mana company pun akan ada 3 benda ni. Sebab majority company yang berjaya, majority business yang berjaya bila dia ada 3 perkara ni dalam core business dia. Alright, so apa yang pertama? Yang pertama adalah matlamat yang jelas. Alright. Kenapa saya share gambar Gunung Everest kat sini? Sebab Gunung Everest ni boleh dijadikan perumpamaan yang paling mudah lah untuk kita faham tentang matlamat. Imagine kita merupakan pendaki Gunung Everest. First time nak mendaki ni. Imagine. Bayangkan kita pendaki Gunung Everest. So apa matlamat kita? Nak sampai ke puncak nak pacak bendera. Betul kita nak sampai ke puncak. Kita nak pacak bendera Malaysia dan mengharumkan nama Malaysia. Itu matlamat kita bila kita nak mendaki gunung Everest. Kan, yang tertinggi di dunia. Alright, so apa matlamat kita dalam business Public Gold pula? Kita kena ada matlamat. Sebenarnya matlamat ni kita kena tetapkan sebelum kita join business lagi. Bukannya selepas kita dah join baru nak set matlamat. Bukan. Dia masa mula-mula kita nak join tu kita dah ada matlamat. Kenapa kita nak join business Public Gold? Ada orang dia join business Public Gold, dia jadi dealer untuk belian sendiri, untuk dapat insentif sendiri bila dia beli sendiri. Right? Ada orang jadi dealer untuk banner empire, untuk banner business. Ada orang jadi dealer sebab dia tiru kawan dia dealer, aku pun nak jadi dealer. So apa you punya matlamat bila nak jadi dealer Public Gold tu? Bila nak buat business dengan Public Gold, apa matlamat you? You kena jelas. Kita kena tahu apa matlamat kita. Ada orang nak capai financial freedom. Kan? Ada orang nak pencen awal. So itu semua matlamat yang kita kena set jelas. Di semasa mula-mula kita nak join Public Gold. Alright? Dan kita tuliskan matlamat kita tu kalau boleh. Visualizekan dia. Sebab beza orang yang ada matlamat dengan orang yang tak ada matlamat ni. Beza dia macam langit dengan bumi tau. Orang yang ada matlamat ni, perumpamaan dia Cik Hamid. Macam Cik Hamid naik kereta. Macam Cik Hamid naik kereta dan Cik Hamid tahu nak pergi mana. Itulah bila kita ada matlamat yang jelas. Contoh Cik Hamid naik kereta nak pergi ke Johor Bahru. Lepas tu naik kereta kita buka Waze, kita ikut map sampai ke Johor Bahru. Sampai ke destinasi. Itulah bila kita ada matlamat yang jelas. Tapi bila kita tiada matlamat yang jelas, perumpamaan dia seperti Cik Hamid naik kereta tapi tak tahu nak pergi mana. Itu bila kita tak ada matlamat yang jelas. Bayangkan itu yang dia naik kereta, tak tahu nak pergi mana. Itu yang dia singgah merata tu kan. Orang cakap dia singgah merata, pusing-pusing kat taman dia tapi tak tahu nak pergi mana. Betul. Right? Tak ada so beza sangat bila kita ada matlamat dengan tak ada matlamat ni. So first kali, rahsia yang pertama, you set apa matlamat you nak capai dalam Public Gold. Alright? So yang kedua, bila kita dah ada matlamat,
kita kena ada big why yang cukup kuat. Alright? Big why yang cukup kuat. Big why ni apa? Big why ni adalah perkara yang drive kita untuk terus keep up no matter what. Keep up dalam bisnes no matter what. Walaupun pelbagai masalah yang kita hadapi, pelbagai ujian di hadapan, pelbagai dugaan yang kita hadapi, kita boleh teruskan sebab kita ada big why yang kuat. Contoh, seorang isteri dia join jadi dealer untuk bantu suami dia yang income dia terjejas disebabkan PKP. So dia ada big why, dia ada sebab kenapa dia nak join Public Gold. Big why dia kuat. So dia tak mudah give up, tak mudah mengalah, sebab dia dah tahu dia ada big why yang kuat. Contoh lain, seperti gambar dekat slide saya ni, gambar ibu bapa. Nak balas jasa ibu bapa pun boleh dijadikan sebagai big why yang sangat kuat. Alright? Mereka dah membesarkan kita daripada kita bayi sampai sekarang, bila lagi kita nak balas jasa mereka? Kan? Inilah masanya kita nak balas jasa mereka. Belikan kereta ke, hantar pergi umrah ke, belanja makan besar. So kita jadikan parents kita sebagai big why. Kenapa kita nak berjaya dalam bisnes Public Gold ni? Okay? Setiap kali kita rasa down, setiap kali kita rasa nak give up, kita ingat big why kita balik. Kenapa aku buat bisnes ni? So you takkan mudah mengalah, you takkan mudah give up. That's why kalau kita nampak ramai orang give up dalam bisnes, ramai orang mengalah, ramai orang tukar bisnes sebab dia tak ada big why yang kuat. Betul. Alright. So bila kita ada big why yang jelas, kita tak mudah give up, kita tak mudah U-turn bisnes dan kita tak mudah tukar bisnes. Kadang-kadang kita suka tukar bisnes, buat banyak-banyak bisnes, tapi sama je dia punya result sebab kita tak ada big why yang kuat. Tapi bila kita ada big why yang kuat, kita akan terus berusaha, kita akan cuba cara A tak jadi, kita buat cara B. Dan kita ada keinginan yang kuat untuk berjaya. Alright? Yang di situ juga tu yang bila big why kuat ni, dia akan mencari ilmu-ilmu, belajar untuk capai apa yang dia nak, betul tuan? Kan? Betul. Dia akan timbul keinginan, timbul rasa nak belajar. You know? Betul. Itu sebab dia kena cari mentor, dia ada team. Kita bagi support team ni yang Amazing JE 24K Emas Tuyu punya info-info yang selalu diupdate oleh tuan. Sangat-sangat memberi impact lah. Sangat-sangat berguna untuk saya. Alhamdulillah. Terima kasih. Teruskan tuan. Sama-sama tuan. So rahsia yang ketiga. Rahsia yang ketiga ni kena ada. Kalau you ada matlamat, you dah ada big why, tapi yang ketiga ni tak ada, takkan jadi juga Cik Amir. Dia kena 3 juga. Kena 3 in 1. Tiga-tiga ni kena ada. Nanti. Tak sabar nak tahu ni. Tak sabar nak tahu. Kalau 2 ni sahaja tak cukup kuat. Tak cukup kuat untuk kita bergerak terus ke dalam dalam bisnes ni. Alright, so yang ketiga adalah minat yang mendalam. Minat yang mendalam, passion yang mendalam terhadap bisnes tu. Bila kita ada minat, barulah akan datang energi. Barulah akan kita akan ada keinginan untuk tambah ilmu, masuk kelas, masuk seminar, masuk meeting dengan mentor, dengar cakap mentor. Sebab kita ada minat. Bila kita ada minat ni Cik Mek, dia sesuatu yang akan datang kepada kita secara natural. Kita ada keinginan yang tinggi nak belajar, semua datang secara natural. Dia bukan paksaan. Dia bukannya masuk kelas. Kita paksa orang masuk kelas, tak perlu. Sebab bila kita ada minat yang tinggi, secara natural kita akan join semua program-program yang diadakan tu. Dengan bila kita ada minat, kita willing to spend, untuk berjaya. Kita sanggup korbankan masa, wang ringgit kita, keringat kita untuk berjaya. Alright? Dan kita willing untuk keluar daripada zon selesa. Okay? So beza dengan orang yang tak minat. Bila you tak minat, you akan buat secara ala kadar, you akan buat main-main, you akan merasa cukup apa yang ada. Itu bila kita tak minat. Perumpamaan dia Cik Hamid macam kita ni lah. Kita minta ikan yang sedang berenang di lautan tu, suruh dia panjat pokok. Memang tak akan jadi kalau dia tak ada minat. Itulah perumpamaan
bila kita suruh orang yang tak minat buat sesuatu yang kita nak. Dia panjat pokok dia kena panggil monyet. Monyet suka panjat pokok. Betul. Itulah perumpamaan dia. Betul tuan. Setuju sangat. Kesimpulannya bila kita ada 3 perkara ni, 3 rasa yang saya dah bongkarkan tadi, alright, bila kita jadikan dia sebagai core dalam diri kita, insyaAllah kita boleh pergi lebih jauh dalam bisnes. Dan kalau tak ada atau kalau kita ada tapi salah satu saja, sebab itulah kita cepat mengalah, kita cepat give up. Dan 3 perkara core ni bila kita ada, apa saja dugaan dalam bisnes kita boleh hadapi. Alright? Betul. Dari segi marketing, you nak buat paid marketing ke, free marketing ke, offline ke, online ke, semua tu tak jadi masalah bila kita dah ada 3 perkara ni. Semua tu kacang je bila kita dah ada 3 rahsia ni. Alright? Betul. So saya harap perkongsian saya malam ni Cik Hamid bermanfaat buat semua pendengar. Dan itu saja daripada saya. Alright, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.